Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer tingkatan 4. Hari ini kita akan lihat kepada subtopik 1.3.3 Perbezaan pemboleh ubah sejagat dan setempat. Selepas ini kita akan lihat dua jenis penggunaan pemboleh ubah di dalam sesebuah aturcara. Okey, kalau kita imbas sebelum ini, penggunaan pemboleh ubah yang kita gunakan hanya melibatkan dalam satu aturcara. Tetapi selepas ini kita akan lihat macam mana pemboleh ubah itu boleh digunakan lebih daripada aturcara ataupun kita panggil sebagai fungsi. Okay, setiap pemboleh ubah dan pemalar mungkin wujud dan akan digunakan untuk keseluruhan aturcara atau hanya bagi satu fungsi seperti yang sebelum ni. Kewujudan pemboleh ubah atau pemalar dikenal sebagai kawasan yang kedua-duanya boleh digunakan secara sah. Okay, di sini ditunjukkan ada dua jenis pemboleh ubah, iaitu kita panggil sebagai pemboleh ubah sejagat, kita sebut sebagai global variable. Manakala yang lagi satu kita panggil sebagai pemboleh ubah setempat, iaitu local variable. Okay, apa yang dimaksud dengan pemboleh ubah sejagat dan juga pemboleh ubah setempat? Okay, kita lihat dulu aturcara ini. Okay, di sini ditunjukkan ada dua aturcara ataupun dua fungsi. Okay, yang pertama kita tengok, okay, yang public class A ni kita panggil sebagai fungsi yang pertama. Kenapa? Okay, kita tengok pada simbol curly braces ni, okay, di mana ini pembuka curly braces dan ini penutup bagi pembuka curly braces ni. Okay. Lepas itu kita tengok dalam aturcara ini ataupun fungsi yang pertama ini terdapat ada aturcara yang lain. Okey, daripada gambaran ini kita boleh katakan ini sebagai fungsi yang kedua. Jadi fungsi yang kedua ni berada di dalam fungsi yang pertama. Okey. Macam mana kita nak tahu apa yang dikatakan sebagai pemboleh ubah sejagat dan juga pemboleh ubah setempat? Okey, kita tengok yang pertama, pemboleh ubah sejagat. Okey, pemboleh ubah sejagat selalunya akan kita tengok pada baris pengisytiharan pemboleh ubah ini. Okey, selalunya akan dimulakan dengan istilah statik. Okey, jadi kita mudah nak kenal pasti ia adalah pemboleh ubah sejagat. Okey, jadi mula dengan istilah statik, kemudian diikuti dengan jenis data, kemudian ada pemboleh ubah dan nilai umpukan dia. Okay, di sini dikatakan kat sini pengisytiharan yang dilakukan di luar mana-mana fungsi. Maksud dekat sini adalah pemboleh ubah ini boleh juga digunakan dalam fungsi yang kedua ini. Okey, maknanya kat sini kita tidak perlu untuk mengisytiharkan pemboleh ubah bagi M ini ke dalam fungsi yang kedua ni. Cukup pada kita isytiharkan static integer M ni, maksudnya kita boleh gunakan pemboleh ubah ini dalam fungsi yang kedua tanpa mengisytiharkan semula lagi satu int M sama dengan berapa nilai dia. Okey, tak perlu nak diulang lagi. Okey. Bagi pemboleh ubah setempat pula, okey, ini adalah contoh pemboleh ubah setempat. Okey, pemboleh ubah pengisytiharan pemboleh ubah setempat ni adalah seperti yang kita buat dalam aktiviti sebelum ni. Okey, pemboleh ubah setempat ni maksud dia adalah apabila kita mengisytiharkan di dalam satu fungsi ini, contoh kat sini int data sama dengan 50. Jadi pemboleh ubah data ini hanya boleh digunakan dalam fungsi yang pertama ini sahaja. Okey, kita tengok yang ini int n sama dengan 90. Jadi pemboleh ubah n ini hanya boleh digunakan dalam fungsi yang kedua sahaja. Okey, jadi penggunaan pemboleh ubah, capaian pemboleh ubah tidak boleh digunakan di dalam fungsi-fungsi yang lain. Okey, maknanya pemboleh ubah dalam fungsi yang pertama ni tidak boleh dicapai oleh fungsi yang kedua. Pemboleh ubah dalam fungsi yang kedua ini tidak boleh dicapai oleh fungsi yang pertama ini. Okey, itu yang dimaksudkan. Okey, kita akan tengok penggunaan pemboleh ubah ini dalam fungsi. Okey, kita tengok fungsi ini. Okey, yang pertama,
fungsi boleh digunakan hingga ke akhir acara. Maksud dekat sini adalah boleh ubah ini, boleh ubah di fungsi yang kedua ini boleh menggunakan pemboleh ubah pada fungsi yang pertama ini sehingga atur cara habis ataupun tamat. Okey. Jika sesuatu pemboleh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pemboleh ubah sejagat, rujukan hanya dibuat terhadap pemboleh ubah yang terdekat iaitu pemboleh ubah setempat. Okey, maksud dekat sini adalah andaikan kita ada dua fungsi ni menggunakan pemboleh ubah yang sama. Okey, contoh kat sini kita ada static integer norm, okey, nombor sama dengan 100. Jadi pemboleh ubah nombor pada fungsi yang pertama ni boleh dicapai pada fungsi yang kedua. Kemudian kita tengok kat sini pada fungsi kedua pun dia ada pengisytiharaan integer nombor sama dengan 90. Jadi ada dua pemboleh ubah dekat sini. Okey, sekiranya ada barisan penyataan ataupun barisan atur cara yang lain apabila menggunakan pemboleh ubah ini, okey, dia akan hanya membuat rujukan pada rujukan yang terdekat sahaja. Maknanya sekiranya ada penyataan atur cara di dalam fungsi 2, dia akan menggunakan pemboleh ubah dalam fungsi 2 yang mana terdekat. Okey. Jadi dia akan abaikan pemboleh ubah pada fungsi 1. Okey, itu penggunaan dia. Okey, kita tengok fungsi yang kedua bagi pemboleh ubah setempat. Okey. Maksud fungsi hanya boleh digunakan untuk fungsi yang diisi. Okey, maksud yang telah saya sampaikan tadi. Okey, integer data ni, pemboleh ubah data ni hanya akan digunakan dalam fungsi yang pertama. Integer n ni hanya akan digunakan dalam fungsi yang kedua sahaja. Okey, jika dua fungsi menggunakan pemboleh ubah tempatan yang sama, tiada masalah akan berlaku. Okey, maksud dekat sini kita andaikan lagi sekali penggunaan pemboleh ubah yang sama dalam dua fungsi yang berbeza. Okey, jadi sebenarnya benda ni tak ada masalah. Okey, sebab kita tahu tadi pemboleh ubah setempat ni bila kita isytiharkan pemboleh ubahnya dia akan gunakan dalam fungsi dia sahaja. Okey, jadi kat sini ditunjukkan int nombor sama dengan 70 ni. Jadi pemboleh ubah ini hanya akan berlaku dalam fungsi yang pertama sahaja. Okey. Sekiranya fungsi yang kedua menggunakan pemboleh ubah yang sama, dia tak akan mengganggu pada fungsi yang pertama tu. Jadi dia akan, sebab apa? Dia akan gunakan pemboleh ubah nombor ini pada fungsi yang kedua saja. Jadi sekiranya fungsi pertama menggunakan pemboleh ubah yang sama dengan fungsi yang kedua, jadi tiada masalah yang akan berlaku dalam atur cara tersebut. Seterusnya kita akan tengok pada subtopik 1.34, pengisytiharaan, permulaan dan penetapan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar. Okey, boleh rujuk dalam buku teks muka surat 64. Pada subtopik ini kita akan tengok macam mana kita nak mengisytiharkan sesuatu pemboleh ubah itu dan menetapkan nilai bagi pemboleh ubah tersebut di dalam satu bahasa pengaturcaraan. Okey, kita tengok tajuk yang pertama, pengisytiharaan nilai pemboleh ubah. Okey, untuk mengisytiharkan nilai pemboleh ubah, ini adalah sinteks dia. Okey, dimulakan dengan jenis data yang akan kita gunakan, diikuti dengan nama pemboleh ubah yang akan kita gunakan. Okey, ini adalah contoh-contoh beberapa pengisytiharaan pemboleh ubah bersama dengan jenis-jenis data dia. Okey, yang pertama kita tengok pengisytiharaan bagi integer. Okey, bila kita nak isytiharkan sesuatu nilai integer, kita akan gunakan int sebagai simbol kepada jenis data dan x ini merupakan nama pemboleh ubah. Okey, kemudian diakhiri dengan simbol semikolon. Okey. Seterusnya bagi pengisytiharaan string berbentuk string, kita mulakan dengan jenis data string diikuti dengan nama pemboleh ubah diakhiri dengan semikolon. Bagi pengisytiharaan double sama juga, letakkan jenis data double diikuti dengan nama pemboleh ubah. Di sini ditunjukkan ada 3 nama pemboleh ubah iaitu S, T dan juga U.
Bagi pengesyarahan boolean, okey, kita letakkan sahaja jenis data boolean dan diikuti dengan nama pemboleh ubah diakhiri dengan simbol semikolon. Bagi pengesyarahan karakter, okey, mula dengan CHAR bagi mewakili karakter, kemudian diikuti dengan nama pemboleh ubah diakhiri dengan semikolon. Bagi pengesyarahan float, gunakan istilah float tersebut untuk jenis data dan Y adalah pemboleh ubah yang akan digunakan dan diakhiri dengan semikolon. Selain daripada pengesyarahan nilai pemboleh ubah ini, kita juga boleh menetapkan terus nilai ke dalam pemboleh ubah. Okey, seperti berikut. Okey, pengisian dan penetapan nilai bagi sesebuah pemboleh ubah dengan menggunakan sinteks berikut. Okey, dimulakan dengan jenis data, diikuti dengan nama pemboleh ubah, kemudian kita ada simbol umpukan ini dan diikuti dengan nilai yang kita nak umpukkan dalam sesuatu pemboleh ubah, diakhiri dengan simbol semikolon. Okey, kita tengok yang pertama ini, iaitu penggunaan jenis data string. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sebelum ni kita dah cuba lihat penggunaan string, jenis data string diikuti dengan nama pemboleh ubah. Kemudian di bawahnya ada umpukan nilai, okey, iaitu kita akan simpan nilai hard disk ni ke dalam pemboleh ubah nama. Okey, jadi sebenarnya perkara ini boleh diringkaskan ke dalam satu baris sahaja seperti contoh di bawah ini. Jadi kita tengok dekat bawah ni, kita mulakan dengan jenis data, diikuti dengan nama pemboleh ubah, diikuti dengan simbol umpukan dan apakah nilai yang kita nak umpukkan ke dalam pemboleh ubah nama ni, iaitu hard disk tadi. Okey, mestilah diakhiri dengan simbol semikolon. Okey, jadi daripada contoh ini kita dapat lihat bahawa perkataan hard disk ni akan disimpan dalam pemboleh ubah nama seperti gambaran ini. Okey, hard disk, okey, sebagai simpanan dalam ruang simpanan pemboleh ubah nama. Okey, bagi jenis data karakter sama juga istilahnya. Okey, di mana ini melibatkan sampai 2 baris. Okey, kita boleh ringkaskan yang iaitu menunjukkan pengisian dan penetapan nilai dalam satu baris, bermula dengan jenis data, diikuti dengan nama pemboleh ubah yang digunakan W, simbol umpukan dan kemudian kita ada nilai yang nak diumpukan. Okey, ini adalah Y. Y akan disimpankan ke dalam ruang simpanan pemboleh ubah W. Okey, pastikan jangan lupa kita menggunakan simbol single quote ni bagi menyatakan okey, kita nak simpan karakter dalam sesuatu pemboleh ubah. Okey. Kemudian ini adalah contoh bagi jenis data integer. Okey, kita ada bermula dengan jenis data integer, diikuti dengan pemboleh ubah X, simbol umpukan dan berapakah nilai yang nak disimpan dalam pemboleh ubah X ni. Okey, seperti contoh ni kita ada 10. Okey, 10 ni akan disimpan dalam ruang simpanan bagi pemboleh ubah X. Pastikan diakhiri dengan simbol semikolon. Kemudian kita tengok pada boolean. Okey, boolean pun sama. Okey, kita akan tengok mula dengan jenis data iaitu boolean, diikuti dengan pemboleh ubahnya iaitu V, simbol umpukan. Okey, kemudian apakah nilai yang disimpan, sama ada true atau false. Okey, ingat boolean hanya melibatkan nilai true atau false. Okey, diakhiri dengan simbol semikolon. Okey, kemudian kita ada contoh lain untuk double. Okey, ini contoh. Okey, kali ini melibatkan 3 pemboleh ubah. Okey, macam mana kita nak simpan nilai-nilai tersebut? Okey, kalau kamu tengok penetapan nilai pada contoh yang pertama ni, penetapan nilai dia sampai melibatkan ada 4 baris. Okey, pengisytiharan, kemudian umpukan yang pertama, umpukan kedua dan umpukan yang ketiga. Okey, benda ini kita boleh ringkaskan ke dalam bentuk satu baris. Okey, iaitu bermula dengan jenis data, diikuti dengan pemboleh ubah,
simbol umpukan, berapakah nilai yang akan disimpan oleh pemboleh ubah S. Okey. Sekiranya ada lagi satu pemboleh ubah, okey, kita asingkan dengan menggunakan simbol koma ni. Okey, barulah kita masukkan pemboleh ubah yang kedua dan berapakah nilai umpukannya. Letak simbol koma, kemudian barulah kita masukkan pemboleh ubah yang ketiga. Okey, kemudian ada dekat sini penyataan aritmetik dia. Okey. Seterusnya kita akan tengok penggunaan jenis data float. Okey, sama juga macam tadi. Okey, mula dengan jenis data, diikuti dengan pemboleh ubah, simbol umpukan dan apakah nilai yang akan cuba nak diumpukan dalam pemboleh ubah Y. Kat sini ditunjukkan contoh 342.234F. Jadi nilai tersebut akan disimpan dalam pemboleh ubah Y. Sebenarnya kita akan refresh semula macam mana pengisian dan juga penetapan nilai bagi suatu pemboleh ubah dan pemalar. Okey, ingat balik. Untuk mengisi akar pemboleh ubah, pastikan dimulakan dengan jenis data diikuti dengan nama pemboleh ubah. Okey, sekiranya kita sudah ada nilai bagi suatu pemboleh ubah itu, kita boleh masukkan terus dengan simbol umpukan. Okey, sama dengan ni dan diakhiri dengan berapakah nilai yang cuba nak diumpukan dalam suatu pemboleh ubah. Pastikan baris tersebut diakhiri dengan simbol semikolon. Bagi pengisian dan penetapan bagi sesuatu pemalar pula, kita akan gunakan final di permulaan pengisytiharan. Okey, sebagai contoh yang ni, mula dengan final, diikuti dengan jenis data, pemboleh ubah dia, simbol umpukan dan nilai diakhiri dengan simbol semikolon. Okey, ini contoh bagi pemalar. Untuk static final double sama dengan 4.14 ni, okey, seperti yang kita tengok pada sebelum ni, penggunaan static ni adalah istilah bagi pemboleh ubah sejagat, iaitu global variable. Okey, global variable diikuti dengan pemalar. Okey, istilah pemalar, kemudian jenis data, nilai umpukan dia berapa. Okey. Seterusnya kita akan tengok pada subtopik 1.3.5, penggunaan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik dalam suatu atau cara. Okey, boleh rujuk juga pada buku teks muka surat 68. Sebenarnya bagi subtajuk ini secara tidak langsung kita telah belajar pada topik-topik yang lepas. Penyataan umpukan adalah penyataan yang kita rujuk sebagai simbol sama dengan tu dalam penyataan sebelum ni. Okey, di mana penyataan umpukan ni berfungsi untuk memberikan nilai kepada sesuatu pemboleh ubah. Okey, kita dah lihat sebelum ni macam mana nilai Y ini akan diumpukkan ke dalam X. Okey, jadi simbol sama dengan ni menunjukkan umpukan nilai. Okey, seperti contoh ini kita tengok sedikit. Okey, ada pengisytiharaan X berbentuk string, jenis data string. Okey, kemudian ada umpukan dekat situ, perkataan hello dalam X. Okey, dalam pemboleh ubah X. Okey, yang ni umpukan 0.123 ke dalam pemboleh ubah P. Setelah P ini diisytiharkan dengan jenis data double. Kemudian kita ada nilai 561.123F, diumpukkan nilainya ke dalam pemboleh ubah W berbentuk jenis data float. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ni, okey, ini boleh diringkaskan ke dalam satu baris penyataan sahaja seperti yang ditunjukkan ni. Okey, dibuat dalam satu baris saja bagi memudahkan atur cara. Okey. Bagi umpukan yang lebih daripada satu nilai, okey, seperti contoh ini, okey, kita ada 3 pengisytiharan pemboleh ubah di mana pemboleh ubah ini akan memegang nilai yang sama. Okey, ini boleh diringkaskan melalui 2 baris yang saya buat ni.
Okey, isytiharkan dulu P, Q dan juga R. Kemudian baris kedua kita akan umpukkan. Okey, 255 ni akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah R. Okey, nilai yang ada di dalam R ni akan diumpukkan dalam Q. Nilai yang ada dalam Q ni akan diumpukkan ke dalam P. Jadi maksud dekat sini adalah setiap pemboleh ubah ini akan memegang nilai yang sama, iaitu 255. Bagi penyataan aritmetik pula, ia sama macam operasi matematik. Okey, penyataan aritmetik ni merujuk kepada operasi aritmetik yang terdiri daripada penambahan, penolakan, pendarapan dan juga pembahagian seperti matematik. Okey, unit pemproses utama akan membaca operasi aritmetik dari kiri ke kanan seperti biasa. Sekiranya pengaturcara ingin menjalankan operasi darab terlebih dahulu, penggunaan simbol kurungan perlu diutamakan. Okey, maksud dekat sini adalah apabila kita membuat operasi matematik, secara automatik apabila ada satu baris pernyataan matematik dekat situ, operasi darab dan juga bahagi akan dilaksanakan terlebih dahulu berbanding dengan operasi penambahan dan juga penolakan. Okey, tanpa kita meletakkan, kalau kita tak letak simbol kurungan pun, okey, operasi pendarapan dan pembahagian akan dilaksanakan dahulu berbanding penambahan dan juga penolakan. Bagi penyataan aritmetik ni adalah lebih baik kita menggunakan simbol kurungan walaupun terdapatnya operasi darab. Okey, jadi dekat sini dimaksudkan kamu sebagai pengaturcara, apabila ada operasi darab yang kamu nak selesaikan dahulu, seeloknya ada penggunaan simbol kurungan. Okey, bagi komputer mengenal pasti simbol kurungan, okey, operasi itu akan dilaksanakan terlebih dahulu berbanding operasi-operasi yang lain. Okey, sebagai contoh dekat sini, okey, kita ada satu penyataan 30 tolak 5 tambah 2 darab 3 bahagi 3. Okey, walaupun dalam matematik biasa, pendarapan dan juga pembahagian akan dilaksanakan dahulu, kemudian diikuti dengan penambahan dan juga penolakan. Jadi dalam penyataan aritmetik, pastikan kita menggunakan simbol kurungan. Okey, untuk memastikan operasi itu dilaksanakan dulu. Contoh dekat sini, kurungan yang di dalam ini akan dilaksanakan dahulu, 2 darab 3, kemudian diikuti dengan kurungan yang kedua. Okey, hasil daripada 2 darab 3 ni akan dibahagikan dengan 3, barulah akan dilaksanakan operasi penambahan dan juga penolakan. Okey, adalah lebih baik kita gunakan simbol kurungan. Bagi penyataan aritmetik dalam pengaturcaraan ini, okey, penggunaan simbolnya adalah sama seperti matematik, cuma ada sedikit pengubahsuaian. Bagi simbol darab, kita akan menggunakan simbol star bagi menggantikan simbol pangkah. Manakala bagi pembahagian, kita akan gunakan simbol slash bagi menggantikan simbol matematik berbentuk bahagi ini. Okey.